Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dapat mengucapkan kepada semua. Salam GRU 2025 kepada warga UiTM. Jadi, matlamat GRU 2025 ada menyatakan berkaitan dengan penjagaan aset UiTM. Jadi, kita nak kupas satu topik berkenaan kerosakan aset, penyelenggaraan aset dan rekod penyelenggaraan aset. Okey, dalam Perkeliling Bendahari Bilangan 3 tahun 2018 menyatakan aset yang ada kerosakan perlu dicatat, iaitu perlu direkod dalam QPA 9. Tuan-tuan buat tak? Kalau tak buat, kena buat. Dan setiap kerosakan mesti ada penyelenggaraan, betul? Dalam Perkeliling Bendahari Bilangan 3 tahun 2018 menyatakan perlu direkodkan pada QPA 13 dan QPA 14. Adakah tuan-tuan buat? Sekiranya tuan-tuan tak buat, tuan-tuan perlu melaksanakan segera. Kerana ia akan menjadi rekod penyelenggaraan dan rekod untuk dijadikan sebagai bukti apabila kita nak lupus dan sebagainya. Okey, kita tengok dalam QPA 9 ada apa? Dalam QPA 9 ni, dia menyatakan berkenaan dengan jenis aset, keterangan aset. Okey, dalam tu kita tengok dalam borang aduan kerosakan ni, dia kena tulis berkenaan kos penyelenggaraan, penggunaan tarikh kerosakan, perihal kerosakan. Jadi, perlu tulis di sini apa yang rosak. Okey? Dan pegawai yang dia tahu barang tu rosak, dia syorkan kepada teknikal apa yang perlu dibaiki dan teknikal akan mengesyorkan balik apa benda yang perlu diselenggara. Okey. Berbalik kepada borang aduan kerosakan ni, setelah dia buat borang aduan kerosakan, dia mesti catat pula, rekod pula dalam QPA 13. Dan QPA 13 ni adalah senarai aset alih yang memerlukan penyelenggaraan. Tuan-tuan dan perempuan tahu, mesin di bawah jagaan tuan-tuan dan perempuan, yang mana satu yang perlukan penyelenggaraan? Dia ada jangka hayat, dia ada keadaan dia. Jadi kita perlu tahu, kalau kita tahu mesin tu perlukan penyelenggaraan, kita seharusnya sebagai kustodian atau penjaga aset di UiTM yang menjaga aset dengan baik, perlu mengisi borang QPA 13. Jadi sekiranya seorang kustodian tersebut, dia mempunyai 20 aset. Jadi dia kena senaraikan ke 20 asetnya di dalam satu borang QPA 13. Jelas? Kalau jelas, kita berbalik kepada QPA 14 tadi. QPA 14 ni apa dia sebenarnya? Okey, saya terangkan secara ringkas. QPA 14 ni merupakan rekod penyelenggaraan aset alih. Rekod penyelenggaraan aset alih ni, contoh, tuan-tuan ada 20. Kita dah senarai 20 dah dalam QPA 13 tadi. Tapi untuk QPA 14, sekiranya tuan-tuan ada 20 aset, tuan-tuan memerlukan 20 helaian QPA 14. Jelas? Maksudnya, contoh, aset A, iaitu satu mesin A. Kita catat dekat rekod penyelenggaraan aset UiTM ni, kampus mana? Contoh, kita kampus Arau, kampus Cawangan Perlis. Okey? Kod PTJ, iaitu nama PTJ, iaitu nama custodian. Seterusnya, jenis. Jenis ni nama aset tersebut. Kemudian, kod harta ataupun inventory. Okey, maksudnya untuk setiap aset tu perlu ada kod harta tersendiri. Dia tak akan campur. Supaya nanti bila kita pegang satu aset tu, kita tahu apa penyelenggaraan yang telah kita buat. Itu dia punya mekanisme dia. Jangan campur. Jadi, untuk setiap satu aset mesti ada satu borang QPA 14. Jelas? Kalau jelas, jangan lupa buat. Okey, dekat sini dia ada tarikh. Butiran-butiran kerja. Apa benda yang kita selenggara? Contohnya kita baiki mesin tersebut. Kita tukar dia punya prosesor dan sebagainya. Kita kena catat. Dekat situ, dia ada nombor kontrak ataupun pesanan jabatan beserta tarikh. Okey, kalau kita pakai LO ataupun kita pakai bil dan sebagainya, kita kena catatkan di situ. Nama syarikat yang menyelenggara. Seterusnya, kos. Berapa yang kita dah selenggara tu, kita kena buat. Kita kena catat. Dan kustodian yang melaksanakan penyelenggaraan tersebut. Kenapa dekat sini letak nama kustodian? Sebab kustodian berubah-ubah. Kadang-kadang untuk
untuk penyelenggaraan yang pertama hingga penyelenggaraan yang kelima, mungkin kustodian yang A. Tapi untuk penyelenggaraan yang ke-6 dan seterusnya, mungkin kustodian baru. Sebab tu perlu letak nama kustodian yang melaksanakan penyelenggaraan. Jelas? So, untuk kerosakan satu-satu aset tersebut, perlu dicatatkan pada borang QPA 9, QPA 13 dan QPA 14. Jelas? Kalau jelas, jangan lupa jaga aset, sayangi aset UiTM dan isi pada QPA 9, QPA 13 dan QPA 14. Saya ulang, QPA 9, QPA 13 dan QPA 14. Salam UiTM, GRU 2025. Jaga aset, sayangi aset. Assalamualaikum. Kalau anda rasa video ini menarik, apa tunggu lagi? Subscribe, like dan komen. Sharekan kepada kawan-kawan apa yang kita boleh kongsikan bersama. Okey.